Video kali ni pula kita nak terus buat retargeting ads. Okay, retargeting ads ni yang kita panggil sucker. Kan? Sucker ingat tak? Kita cakap macam bila dia dah masuk website kita, bila dia dah masuk Facebook page kita, tiba-tiba kena sucker. Nampak banyak kali pula lepas tu. Macam tak boleh nak lari pula. Saya tengok iklan kita, saya tengok iklan kita. Itulah yang kita panggil sebagai teknik sucker. Dan teknik sucker ni sebenarnya membantu kita untuk tak perlu nak buat brand awareness campaign over kat depan. Ada orang kata, kena suka kenal dulu, suka lepas tu percaya baru beli. Tapi kita pula terbalik. Kau beli dulu. Kau tak nak beli tak apa. Aku akan bagi kau kenal, suka, percaya, suka, kenal. Macam itulah. Kita terbalik. Maksudnya, kita tanya mula-mula, nak beli tak? Oh tak nak. Okey tak nak tak apa, tak apa. Nanti ni baru kita repo dengan dia. Maksudnya macam ibarat macam jumpa kawan kita tanya dia, kau nak beli tak benda ni bro? Contohlah ibarat dia lah kan. Tapi cantik lah sikit. Bro ada offer ni ni. Tak apa bro aku tak minat. Okay tak apa tak apa tak apa. Aku pun tak nak paksa. Lepas tu tiba setiap hari kita cakap, bro best lah pakai benda ni. Bro best lah. Macam tu ibarat. Bukannya macam kita promote. Lepas tu baru last kali nak tanya. Rupanya dia memang nak beli. Itulah maksudnya Jadi kita nak buat iklan sucker. Sucker yang mana kalau dia tak beli bila dia tengok iklan kita nak dia nampak banyak kali. Sebab ada research mengatakan dia kena tengok lebih daripada 7 kali baru dia rasa trust. Jadi kita nak nampak constant brand awareness ataupun branding yang berterusan. Itulah teknik sucker ataupun retargeting ads. Retarget balik orang yang dah kita kenakan ads tu. Jadi cara dia adalah macam mana kita nak buat. Okay. Cara pertama kita tekan create. Nampak? Sekarang kita dah recap sikit lah. Kita dah create ads. Kita dah formula 1-4-1. Maksudnya, satu iklan yang sama kepada 4 audiens yang berbeza menggunakan satu kempen dengan bajet CBO tadi tu. Yang dia akan auto distribute semua tu. So, sekarang ni kita nak tekan button favorite kita which is button create warna hijau ni Tekan create. Okay. Untuk iklan retargeting ataupun sucker, kita akan gunakan objektif yang berbeza. Kalau tadi kita guna traffic betul tak? Sebab kita nak cari orang yang suka klik link, suka nak masuk WhatsApp. Next ni pula adalah kita nak buat untuk orang yang nak fokus dia simple je. Kau tengok banyak kali iklan aku. Dah. Aku nak kau nampak banyak kali sampai kau bosan ataupun kau beli, kau menyampah, tak beli. Itu je. Beli atau tak beli? Dah. Jadi kita tekan reach. Okay. Sekejap confirmkan. Betul lah. Kita akan masukkan reach. Yes. Kadang-kadang kita boleh pakai brand awareness juga. Okay. Kita pakai reach. Sebab reach ni adalah maksudnya kita nak semua orang yang dah masuk ni, kita reach dia. Reach ni dia akan pushkan iklan kita tu kepada maksimum manusia. Itu adalah reach. So, kita boleh tengok dekat sini. Dia akan, button I ni, show your ads to the maximum number of people. Okay. Kalau brand awareness, show your ads to people who are most likely to remember them. Boleh pula yang tu kan. Saya tunjukkan iklan kepada orang yang ada ingatan, yang akan ingat brand kita. Okay, traffic pula kita baca lah sikit kan. Send people to a destination like a website, Facebook event or messenger conversation. Maksudnya kita memang nak hantar orang ke satu tempat. Dalam case tadi kita hantar dia ke WhatsApp. Sekarang ni kita nak reach je. Maximum number of people will see your ads kan. So kita tekan reach dan kita tekan continue. Okay. So, nama dekat atas ni kita boleh letak nama kempen ni macam biasa. Kita letak nama kempen kita which is iklan susu di cost tapi kita tambah sikit lah retargeting kat belakang tu. So that kita tahu iklan ni adalah iklan yang kita target semula. Kita sasarkan semula, kita saka semula orang yang dah masuk dalam Facebook kita, dah pernah like, pernah komen, pernah engage apa-apa, dia akan kena balik iklan kita. Walaupun dia tak beli. Okay. So, kita scroll kat bawah, kita biarkan ni reach. So, tak payah buat apa-apa. Okay. Untuk yang ni kita tak perlu on CBO. Campaign Budget Optimization tak perlu on. Sebab apa? Sebab kita tak pakai formula 1-4-1. Kita akan pakai formula 1-1-1. Sebab kita ada satu je ad set lagi. Ada satu je kat sini. So tak payah kita set budget dekat level ad set je. Tak payah pakai CBO Nanti redundant pula. Okay, so CBO off, yang ni off, yang ni biar reach, yang ni okay. Kita tekan next ataupun kita tekan kat sini, sama je. Tekan next lah pula. Okay, bila kita tekan next, kita akan masuk dekat ad set. So, dekat ad set ni pula, apa yang saya nak buat adalah saya nak namakan dia sikit lah. New ad set. Okay, ni saya namakan audience ni sebagai retargeting
retargeting retargeting LA pula. Retargeting tulis retargeting dulu. Sekejap lagi. Ayat dia pun saya lupa kat bawah je. Tak apa, kita tulis retargeting dulu. Kita scroll kat bawah. Okey, page yang betul. Kita pilih page yang kita nak promote ni adalah yang ni. Okey, daily budget ni, okey. Sebabkan orang yang mungkin like page kita ni sangat kecil. Kalau tadi ingat tak saya cakap? Kita kena make sure 200,000 ke atas. Maksudnya audience tu besar. Logik ke orang yang dah engage dengan kita punya Facebook page ni duduk dekat 200,000? Tak logik pun. Saya silap dalam 300 orang, 1000 orang. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi bila sangat kecil, bajet ni pun kita letak sangat-sangat minimum. Which is yang paling minimum adalah RM5. Kita letak RM5. Di antara RM5 ke RM10 lah. Agak-agak kalau dah banyak sikit orang engage dengan kita punya Facebook page, dah lama sikit kita letak RM10 pula. Tapi dalam kes ni kita letak RM5. Daily budget. Bajet harian RM5 sahaja. Okay. Schedule kita biar. Okay. Dynamic creative ni pun kita off. Okey, yang ni guys. Ingat tak awal-awal lagi tadi, kita ada buat dua audience. Ingat tak? Kita ada buat dua kategori audience. Pertama adalah look alike, kembar, pelanduk dua serupa. Satu lagi adalah kolam yang tu. Kolam kan kita tak pakai lagi. LA tadi, look alike tadi kita dah pakai. Sekarang ni kita nak pakai kolam pula. So kita klik dekat sini. Inilah yang kita buat tadi, nampak? Kolam yang dah engage dengan website kita 365 hari dan cari kembar kolam ni. Ini kembar kolam ni kita dah pakai dah tadi. Betul tak? Dekat kempen kita yang kita letak bajet CBO tadi tu. Yang kempen yang apa kata mencari orang baru. Yang ni kita nak target kepada orang sedia ada. Which is orang yang dah pernah engage. So kita tekan yang ni lah. Tekan yang ni. Lepas tu yang lain-lain ni semua kita biarkan. Okay, kita biarkan. Tak perlu nak set apa-apa langsung. Sebab apa? Sebab orang yang dah engage ni memang orang yang dah betul lah. Kita tak perlu, kita tak teka-teka dah. Kita hanya nak target kepada orang. Jadi kalau kita tukar lagi kat sini, perempuan dia tak relevan lah. Kenapa kita nak filter lagi? Sedangkan orang yang kita nak target ni adalah orang yang memang dah betul. Memang tak perlu nak ubah apa-apa dah. Sebab orang yang engage ni lah yang kita nak dia target. Nampak? Dia keluar sekali daily estimate result dalam Bima. Ni abaikan je. Yang ni available ni pun abaikan je. Ni tak penting. Ini just dia akan auto kira je. Itu pun bukan yang tepat. Okay. So kita scroll ke bawah. Okay. Placement ni pun kita biar auto. Sebab kita nak dia saka di macam-macam tempat. IG nampak. Facebook nampak. Masuk apps nampak. Semua tempat kita biar. Kita tak nak decide. Kita biar Facebook je yang sebab Facebook akan optimize kepada mana yang bagus tau. Kita biarkan Facebook buat kerja dia. Sebab kita punya objektif kali ni nak biar dia nampak banyak kali sampai dia beli. Kalau dia tak beli sekalipun, dia akan rasa wow dengan brand kita. Dia akan promote kawan-kawan dia beli. So tak ada masalah. Okay, so kita recap balik. Kita dah namakan retargeting. So retargeting ni lah. Kolam engage 365 hari. Kolam engage 365 hari. Soalnya kita retarget balik kepada orang yang masuk kolam brand kita ni lah. Okay. Lepas tu apa lagi geng? Settle yang tu. Okay. Daily budget RM5 betul. Masukkan ni. Dah masuk. Kita biar yang lain semua macam biasa. Tak payah pilih apa-apa. Betul. Placement automatic dan yang lain ni semua sama. Semua macam biasa. Okay. Optimize for apa? Reach. Nampak kat sini. Kita boleh edit ni. Tapi tak payah. Biar reach. Okay. We serve your ads to maximum number of people. Ataupun we will deliver your ads as many time as possible. Ini impression. Impression dengan reach ni pun kita boleh try. Sebab impression ni dia akan nampak banyak kali. Reach ni semua orang nampak. Itu maksud dia. Sekarang kita nak biar semua orang nampak. Reach dulu. Okay. Which is tak salah pun kalau kita pakai impression kan. Tapi tak apa. First time untuk kali pertama kita pakai reach dulu. Kita nak biar semua orang yang dah pernah tengok dia nampak kali kedua. Okay. So settle. Kita tekan next. Ataupun kita tekan dekat ni. So sekarang ni. Untuk iklan ni. Kita boleh guna. Kita pilih page kita. Sama je. Nama ni biar. Nak tukar pun tak apa.
Macam saya nak tunjuk cepat, saya biasanya saya tulis elok-elok lah kan, tapi saya nak tunjuk dengan cepat dia video ni nak nampak senang, saya malas nak tukar. Facebook page, betul. Okay, ads ni. So, saya boleh guna existing post ataupun saya nak create ads baru. Katakanlah, tadi kan kita guna ads baru kan, betul tak? Kita guna ads baru. Existing post, betul tak? Kita guna existing post, kita boleh pilih change post ni, tapi sebab saya ada satu post je, jadi dia akan keluar yang ni lah. Okay, cadangan saya, kita jangan guna post yang sama. Kalau boleh guna post yang beza sikit. Kalau dia nampak 2 kali, biarlah dia nampak benda yang berbeza. Macam asyik terima flyers yang sama 10 kali. Bosan lah kan? Kalau saya bagi memula flyers, saya bagi flyers warna merah. Lepas tu saya bagi flyers warna biru, tulisan lain sikit. Saya bagi flyers warna hijau, tulisan lain, offer lain. Nampak tak? So macam kita sendiri pun, kalau promoter bagi flyers yang sama, kita akan bosan. Kita terus akan skip, kita akan terus scroll. Jadi kita nak tukar-tukar sikit flyers kita. Ini adalah kita punya flyers digital lah, lebih kurang macam tu. Jadi kalau kata saya tak nak pakai post yang sedia ada ni, saya tukar dekat sini. Saya tekan create ads. Okay, dekat create ads ni kita boleh create sendiri. Kita boleh create sendiri. Contohnya ni, media ni, saya tekan remove. Saya nak upload saya punya gambar ataupun video sendiri pun boleh. Okay. Saya masukkan gambar. Contohnya saya upload gambar apa-apa. Gambar makcik ni lah kan. Kita biar gambar seketul je contohnya. Okay, kita tekan next. Yang ni pun biar je. Dia crop apa semua ni kita biar. Kalau dia perlu crop ataupun kita tak nak crop, boleh juga kan. Biar original lah, biar original. Original. So kita tak nak gambar kita ni terkena crop. Okay, so kita tekan done. So dia akan keluar. So sebab sekarang ni hari tu pula. Tadi kita pilih placement, kalau perasan lah, dekat newsfeed sahaja kan, ingat tak? Sekarang ni kita pilih auto. Bila pilih auto, dia akan keluar dekat semua tempat, nampak? IG feed dia keluar macam ni. Yang ni dia keluar macam ni. Yang ni macam ni. So apa yang saya buat adalah saya ubah gambar. Tapi primary text saya ni, saya ambil lebih kurang sama lah. Saya boleh nak fikir saya ambil sama. Saya biar gambar je lain. Malas. Tapi janganlah malas. Rajin nak sikit kan. Duit kita kot terbakar. Yang sedih pula habis. Padahal sebenarnya setting ni simple. Yang susah ni gambar, penulisan ni yang susah. Ini yang kita kena perah idea. Setting ni benda sama je. Same old. Sebulan, 2 bulan, setahun buat, setahun setting sama je. Okay. Alright. So kita tengok. Saya create ads tadi tu. Jadi saya kena upload gambar saya sendiri. Saya upload gambar saya sendiri. Kalau nak upload video pun boleh kat sini. Primary text ni adalah text yang akan keluar kat atas ni. So saya pun masukkan lah. Sekali dengan link saya. Betul tak? Ni link saya kat sini. Okay. So lepas kita dah masukkan ni. Option, website URL semua tak payah. Tracking ni semua tak payah. Cuma saya nak confirmkan ni. Saya boleh tekan see more. Saya tengok betul tak? Okay lah, betul lah ni. Dia akan nampak kat story, tengok dia akan nampak macam ni. Dia akan nampak dekat reels, dekat tempat-tempat lain. Dia akan nampak dekat artikel. Bila dalam artikel pun kan, dia buka artikel Vocab ke mana-mana ke, dia akan nampak juga iklan kita kan, best kan. Dia buka apps, Candy Crush ke apa ke, nampak pula iklan kita. Boleh pula dia saka sampai saya tahap tu kan. So inilah maksud dia saka. Dia akan nampak dekat mana-mana sebab kita nak kejar dia. Kalau tadi kita buat manual, yang ni kita auto placement. So kita nampak, kita biar Facebook yang decide. Okay, kalau ada yang ni maksudnya dia tak keluar dekat satu tempat sebab gambar kita ni tak support format untuk masuk ke situ. So tak apa, abaikan je. Okay, so dah selesai. Kita dah masukkan dan kita terus tekan publish. Right. So dia akan publish. Okay. Kita pergi balik dekat campaign. Saya nak ajar something lagi last sebab saya tahu ada yang masih lagi confused. Okay, tekan antik. Saya suka refresh lah. Saya suka biar ada refresh kan. Okay, so sekarang ni saya nak ajar sikit. Ingat tak tadi? Saya actually tak explain belah depan ni. Macam mana cara nak guna belah depan ni. Macam pening sikit kan. Tadi kita dah go through. Ini je menu yang kita kena pakai, betul tak? Ini je menu-menu dia.
Tapi kita macam tak berapa nak faham lah yang depan ni. Pening lah, kejap tik sini, kejap pergi kat sini, kejap pergi kat sini kan. Macam tak faham lah, macam mana Jangan kata korang, saya pun tak faham lah mula. Macam pening lah, macam apa benda kan. Kenapa kena tik sini ni, kena untick lah apa semua. Okay, sebenarnya macam ni. Facebook ni, dia ada 3 level. Okay. Facebook ada 3 level. Level campaign, level ad set ataupun level ads. Okay. Dan setiap level ni kita boleh select mana yang kita nak view sahaja. Contoh kalau saya select bapak dia ni adalah iklan susu Dikos ni, saya akan tengok anak-anak dia je. Macam tu. Saya tekan ni, bila saya pergi dekat ad set, saya hanya akan nampak anak kepada bapak dia. Which is bapak yang saya select ni. Maksudnya saya akan nampak di dalam iklan susu Dikos ni, apakah ad set yang wujud. Audience yang berbeza yang wujud. Audience kosong, audience lookalike, audience interact. Itulah maksud dia. Dan automatik saya akan nampak cucu dia pula. Ni cucu dia. Cucu ni maksudnya dia punya iklan yang saya guna. Tu saya nampak sama tu. Okey. Contoh, saya tak pilih dekat nenek atuk dia ni. Saya pilih dekat bapak dia. Contohlah ni saya panggil atuk ni saya panggil bapak, ni saya panggil cucu. Contoh bila saya pilih dekat bapak dia ni kosong. Saya boleh terus tengok dalam bapak ni mana anak dia. Saya akan nampak satu je anak. Betul tak? Sebab dia akan nampak child of the parent. Betul lah. Sebab kalau saya tick ni, baru saya nampak anak kepada kosong dan anak kepada lookalike di ads. Saya akan nampak anak dua tu je. Jadi benda ni bagus tau. So, kita boleh disable lah. Sebab kita kadang-kadang kita nak filter, kita kena tengok macam pening Contoh kalau saya tak select apa-apa saya pergi dekat ads, saya akan nampak semua. Saya akan pening. Macam mana aku nak tengok iklan mana yang okey, yang mana tak okey ni. Jadi kat sini saya nak tengok iklan untuk yang ni je, retargeting ni je contohnya, iklan saka ni. Jadi saya tick sini, saya hanya akan nampak ad set iklan saka ni saja. Dan saya hanya akan nampak untuk ads iklan saka ni saja. Jadi senang macam tu. Sekarang ni mungkin tak serabut, nanti dah penuh sampai berpuluh-puluh kat sini. Itulah function kita tick untick ni. Okay. Dan kalau kita nak edit, kita nak delete ke apa ke, cara dia mudah. Kita tekan edit dekat sini. Tak payah tick ni pun tak apa. Tekan terus edit. Dia akan keluar balik yang ni. Dan kalau kita nak delete, kita tekan dekat sini, kita tekan delete kat sini. Tapi iklan ni dia tengah in review, jadi saya tak nak ubah apa-apa lah kan. Tapi kadang-kadang kalau kita terbuat apa-apa iklan, kita tekan delete kat sini. Okay. Dan kena ingat satu lagi. Kalau kita select dua-dua ni, saya select ni dan saya select ni. Bila saya tekan edit ni, dia akan keluar semua dekat sini. Betul tak? Tak betul pula. Oh, sorry, salah. Yang ni. Sekejap. Try sekali lagi. Okay. Yang ni tak ada masalah. Retargeting ni. Sebab retargeting ni atuk, cucu apa, bapak dia dengan cucu dia ni kecil je nampak. Ada satu. Tapi kalau saya edit yang iklan susu Dikos ni, dia keluar semua anak-anak dia, cucu-cucu dia semua keluar. Jadi itu kita kena faham lah. Dan kalau kita nak edit yang belah kanan ni, kita kena pilih macam ni. Kita edit yang ni. Kita pilih yang ni, kita edit yang ni. Macam tu. So itulah interface, cara guna dekat sini. Dan kalau saya nak tengok data ni, mungkin kan, saya nak tengok data ni, saya kena pilih dekat sini. Data bila semalam ke kemarin ke, okay, tak apa. Yang ni kita akan go through lagi advance lagi. Tapi ini adalah basic cara untuk guna pakai. Jadi anda sebenarnya dah hampir memahami secara keseluruhan. Cuma video last kejap lagi saya nak tunjuk kalau kita nak naikkan bajet, kalau kita nak kurangkan bajet, macam mana cara dia dan apa kita nak kena buat dalam video summary kejap lagi saya akan buat. So stay tune, habiskan terus. Orang berjaya, apa yang dia mulakan, dia akan habiskan. Dan dia tak tangguh-tangguh. Sebab bagi dia, bukan nak jimat duit, tapi kita nak jimat masa. Demi masa, manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Jumpa lagi dalam video akan datang. Stay tune. Assalamualaikum.